Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Badrul. Nama saya Noslinda binti Muhammad Saleh. Pengenalan, peristiwa 13 Mei 1969 merupakan peristiwa bersejarah yang mendalam kesannya, iaitu konflik perkauman yang mendalam di antara orang Melayu dan bukan orang Melayu. Dasar ekonomi baru di mana di bawah pimpinan Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu adalah usaha yang penting dalam membentuk masyarakat Malaysia yang sekarang. Seterusnya, saya akan menceritakan latar belakang sejarah. Latar belakang peristiwa 13 Mei 1969 merupakan konflik perkauman dan unsur-unsur yang menyebabkan kejadian tersebut. Di samping itu, kepentingan sejarah dasar ekonomi baru yang seperti yang kita tahu adalah hubungan dasar ekonomi baru dengan isu ketidakseimbangan sosial ekonomi yang berterusan. Peristiwa 13 Mei 1969, antara faktor-faktor pemicu peristiwa pertama adalah politik, kedua adalah bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, hak istimewa Melayu dan kedudukan, serta hak kerakyatan. Gambaran umum, rusuhan dan kesan sosial terhadap peristiwa 13 Mei antaranya menyebabkan keganasan. Berlakunya keganasan termasuklah kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerusuhan dan juga kesan yang mendalam terhadap masyarakat itu sendiri menyebabkan timbulnya perasaan takut dan syak wasangka. Kesan sosial lanjut terhadap peristiwa 13 Mei 1969 terutamanya menyebabkan perasaan takut dan ketegangan yang berterusan di kalangan masyarakat. Kerajaan Malaysia di sini bertindak balas terhadap peristiwa ini dengan mengambil tindakan tegas dalam usaha memberhentikan keganasan dan memulihkan keselamatan, di mana mengisytiharkan darurat, tindakan darurat dan mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan keadaan. Justru itu, kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru yang diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. Tujuan DEB adalah menitik beratkan keadilan sosial ekonomi dan juga mengurangkan jurang ekonomi. Pelaksanaan dan strategik DEB mempelbagaikan strategi untuk mencapai matlamat merestorasi keadilan sosial ekonomi. Sambungan kepada dasar ekonomi baru, di mana DEB telah mempelbagaikan strategi dalam mewujudkan peluang pekerjaan untuk mengurangkan pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Selain itu, mereka memodenkan kehidupan di luar bandar dan juga mewujudkan peluang pekerjaan untuk Bumiputera, serta mengurangkan jurang pendapatan antara kumpulan kawasan bandar dan juga luar bandar. Di sini kita dapat lihat kejayaan DEP iaitu statistik penurunan kemiskinan dan juga peningkatan pendapatan yang signifikan. Selain itu, DEP juga menerima cabaran iaitu kritikan dan kontroversi yang muncul berkaitan dengan pelaksanaannya, di mana mereka mendakwa bahawa ia tidak mencapai matlamat sepenuhnya dan juga memberi kelebihan kepada kumpulan tertentu sahaja. Okey, seterusnya saya akan menceritakan hubungan antara peristiwa 13 Mei dan dasar ekonomi baru. Bagaimana peristiwa 13 Mei membentuk keperluan untuk dasar ekonomi baru. Konflik perkauman sebagai pemangkin untuk mengambil tindakan lebih proaktif. Dasar ekonomi baru muncul sebagai pendekatan yang sistematik dan komprehensif untuk menangani isu ketidaksamaan dan ketidakseimbangan ekonomi. Dan bukan sahaja mementingkan aspek ekonomi, malah turut menggabungkan elemen integrasi kaum. Ini adalah tindak balas kepada keperluan mendesak dan memulih keselamatan dan perpaduan dalam masyarakat Malaysia berikutan peristiwa 13 Mei. Dan bagaimana pula DEP merupakan respon terhadap peristiwa 13 Mei.
Dasar ekonomi baru sebagai usaha bersifat holistik untuk merestorasi perpaduan dan keadilan sosial ekonomi. Dasar ekonomi baru adalah hasil pengajaran yang diambil daripada peristiwa 13 Mei di mana memberi kesedaran tentang kepentingan mencapai kesaksamaan sosioekonomi dan integrasi kaum dalam masyarakat Malaysia. Ini penting membentuk lanskap sosial dan ekonomi Malaysia. Berikutan peristiwa sejarah ini memastikan bahawa negara bergerak ke arah kemajuan dan perpaduan yang lebih erat. Okey, seterusnya adalah kesan-kesan terhadap masyarakat Malaysia itu sendiri. Antara kesannya adalah terhadap perpaduan kaum, di mana inisiatif dasar ekonomi baru dalam merapatkan jurang sosioekonomi antara kaum, iaitu lebih ramai individu daripada pelbagai latar belakang telah terlibat dalam sektor kerja profesional dan terdapat peningkatan dalam bilangan usahawan asli dan profesional perniagaan. Seterusnya memberi kesan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Statistik peningkatan kesejahteraan rakyat dan akses kepada kemudahan asas yang telah mewujudkan peluang pendidikan dan latihan yang lebih luas, meningkatkan tahap pendidikan dan kesedaran awam. Ini merupakan perkembangan yang penting dalam memberi manfaat kepada masyarakat Malaysia itu secara keseluruhan, membolehkan mereka mendapat akses kepada peluang dan meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu juga memberi kesan kepada identiti negara. Dasar ekonomi baru membantu membina identiti negara yang memulakan kepelbagaian budaya. Okey, akhir sekali adalah kesimpulan, ringkasan di mana kesan peristiwa 13 Mei dan juga dasar ekonomi baru. Kesan utama peristiwa dan dasar ekonomi baru. Peristiwa 13 Mei 1969 seperti yang kita tahu telah mencipta konflik perkauman yang mendalam, menyebabkan kesedaran akan keperluan merestorasi perpaduan kaum, di mana dasar ekonomi baru pula diperkenalkan sebagai respon kepada peristiwa 13 Mei, bertujuan merestorasi keadilan sosioekonomi dan juga merapatkan jurang ekonomi. Kejayaan yang dapat kita lihat dasar ekonomi baru iaitu penurunan ketara dalam kadar kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kemajuan ekonomi merangkumi pelbagai lapisan masyarakat. Selain itu, cabaran dasar ekonomi baru adalah kritikan dan isu-isu berkaitan pelaksanaan dan kesan jangka panjang, memerlukan penyelesaian berterusan dan meningkatkan keberkesanan. Seterusnya, pengajaran daripada sejarah ini dalam membantu Malaysia di masa hadapan. Penerapan pengajaran daripada sejarah sebagai panduan untuk masa depan, kepentingan mempertahankan nilai perpaduan dan keadilan sosioekonomi. Untuk cabaran masa hadapan iaitu menghadapi isu-isu globalisasi dan ketidakseimbangan ekonomi, perlu mengambil langkah berasaskan nilai-nilai perpaduan dan keadilan. Visi masa depan, komitmen kepada perpaduan dan kesesamaan sebagai intipati perbangunan, pemahaman sejarah sebagai asas untuk membina masyarakat yang eksklusif dan mampan. Okey, ini adalah di antara senarai-senarai rujukan yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian sahaja daripada saya. Perpaduan, kunci keharmonian dan kemakmuran negara.